Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pemeriksaan guru penyuluhan kanan, guru-guru serta para waris sekalian. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat berjumpa untuk buat pertama kali lah bagi saya dengan waris-waris para sekolah dan juga pendidikan khas bagi SK Kelibang. Sebelum kita mulakan taklimat pembukaan semula sekolah kepada waris, kita mulakan dulu lah dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sedia hadir pada malam ini, terutama pada waris di mana anak-anak yang berada pada kelas prasekolah integrasi dan juga pendidikan khas integrasi. Salam perkenalan, saya guru besar Cikgu Ahmad Sufian bin Abdul Rahman. Ini tahun pertama saya lah dalam menerjui SK Kelibang. Salam perkenalan kepada semua. Okey, baik. Kita akan terus mula dengan taklimat kepada waris supaya waris lebih jelas lah. Dan dalam sesi ini, semasa perbentangan ataupun penerangan daripada saya, waris-waris boleh mengajukan soalan lah sekiranya ada, supaya perjalanan dan pembukaan sekolah kita pada 3 hari bulan nanti berjalan dengan lancar lah dan waris pun mendapat maklumat yang sepatutnya. Baik. Saya akan gunakan slide daripada sidang media pengoperasian sekolah yang disampaikan oleh YB Menteri Kanan Dr. Razzie Jidin pada 12 September dahulu. Baik, untuk makluman, sekolah akan dilangkaui akan bermula beroperasi pada 3 hari bulan Oktober, iaitu pada Ahad depan. Walaupun mengikut fasa PPN Negeri Kedah, daerah-daerah lain masih lagi belum dibuka, tapi oleh kerana Langkawi berada dalam kita katakan gelembung pelancongan, kita akan masuk terus ke fasa 4. Dan kita akan mulai persekolahan pada 3 Oktober. Cikgu Zukri, tolong tengok mic Boleh Cikgu Zukri boleh tolong off mic yang peserta lain Okey, baik. Taklimat yang kita adakan malam ni khas untuk waris-waris bagi murid prasekolah dan juga murid berkeperluan khas. Dan untuk makluman, kita akan buka sekolah pada 3 bulan kelak melibatkan hanya murid-murid prasekolah dan juga murid berkeperluan khas lah. Dan kehadiran murid-murid hadir penuh. Maksudnya semua murid di prasekolah 50 orang, di pendidikan prasekolah integrasi 7 orang dan 28 orang lagi di pendidikan khas boleh hadir mulai 3 hari bulan. Dia tiada sistem penggiliran. Okey. Yang ini saya sentuh sikit tentang perjalanan sekolah bagi sesi 2021. Tahun 2021 kita sedikit berbeza sebab murid-murid akan melanjutkan sesi persekolahan bagi sesi 2021 sehingga bulan Mac 2022. Maksudnya selepas cuti sekolah hujung tahun, bila murid-murid masuk balik ke sekolah selepas cuti hujung tahun tu, masuk tahun baru pun, murid-murid prasekolah masih akan kekal di prasekolah. Belum lagi akan naik ke tahun 1. Sehinggalah bulan Mac. Kemudian akan berlaku naik
ke tahun 1, insya-Allah pada bulan April tahun 2022. Ini untuk maklumat waris lah. Baik. Okey, murid yang hadir nanti wajib memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah. Dan pemakaian pelitup muka berganda, maksudnya pakai face mask ni 2 lapis, itu amat digalakkan lah bagi pelindungan kita kata yang lebih maksimum pada murid-murid kita, supaya kita tahu anak-anak kita ni di prasekolah dan juga mereka khas, mereka ni masih lagi kecil dan belum lagi divaksin. Jadi sekiranya kalau kita boleh kita melatih anak kita untuk memakai pelitup muka berganda ni, pada khidmat saya lebih baiklah untuk keselamatan murid-murid. Begitu juga dengan waris-waris yang hadir ke sekolah, masuk ke kawasan sekolah, waris-waris juga wajib memakai pelitup muka. Dan proses penghantaran anak seperti mana yang sebelum ini dilaksanakan. Waris-waris boleh menghantar anak prasekolah sehingga ke tempat, kalau pergi prasekolahnya sehingga ke kawasan kantin tersebut, dan suhu murid-murid ataupun anak-anak prasekolah akan diambil di situ dan anak-anak kita ni akan berjalanlah ke kelas masing-masing. Dan begitu juga kalau kita katakan untuk pendidikan khas. Proses yang sama seperti ini, sama yang kita buat. Yang tu kita tak ubah. Okey, tapi untuk makluman tambahan, bagi waris yang belum lagi menerima suntikan vaksin yang cukup 2 dos, maksudnya dos kedua tu dah masuk 14 hari, waris-waris yang belum cukup vaksin ataupun belum menerima vaksin tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan sekolah. Boleh hantar ke sekolah, boleh hantar anak, tapi perlulah sampai ke pintu pagar sekolah sahaja. Ini untuk makluman para waris lah. Kalau ada waris-waris yang belum vaksin, mungkin kita boleh wakilkan kepada pasangan kita yang telah vaksin untuk hantar anak masuk ke kawasan sekolah. Baik, untuk makluman pada 3 bulan tu, seramai lebih kurang kalau kehadiran tu penuh, murid kita akan berjumlah lebih kurang 75 orang semuanya. So dalam keadaan terkawal lah, belum lagi kita katakan buka sekolah sepenuhnya, sebab murid-murid tahun 1 sehingga tahun 6 belum lagi memulakan sesi persekolahan pada 3 hari bulan tersebut. Mereka akan datang 2 minggu dan 4 minggu kemudian. Okey, seterusnya untuk waktu rehat, makanan disediakan dan semua murid makan di dalam kelas semasa waktu rehat dengan selian guru. Dan kita akan makan di ruangan terbuka lah supaya pengudaraan yang lebih lancar kita dapat dapat gunakan supaya murid-murid ni virus tu tidak dapat tersebar lah sekiranya ada virus tu di kalangan dalam kelas tersebut. Okey, untuk aktiviti sukan, sekiranya ada, kelas PJK sahaja yang dibenarkan. Maksudnya murid-murid, kalau ada kelas PJPK, sekiranya ada, ni saya bacakan secara umum, bolehlah berpakaian sukan daripada rumah. Okey, murid bergejala. Yang ni kita kata yang bergejala, maksudnya demam, maksudnya sesama, sakit tekak, batuk-batuk, ini yang bergejala, tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala. Dari rumah lagi sekiranya macam ni, murid-murid tidak dibenarkan hadir ke sekolah lah. Dan sekiranya masa hadir ke sekolah suhunya pun elok, tidak demam sebagainya, tidak batuk dan tidak ada apa-apa simptom, tapi sekiranya simptom tu berlaku di sekolah. Jadi sekolah akan membuat saringan COVID-19 ke atas murid tersebut, ke atas anak tuan-tuan dan perempuan lah. Kita akan gunakan test kit yang telah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
So kita akan uji air liur anak-anak dan sekiranya kita minta simpang, sekiranya ada juga terjadinya positif, pihak sekolah akan ambil tindakan untuk menghubungi waris. Kita juga akan menghubungi pusat kesihatan daerah termasuk pejabat pendidikan daerah untuk maklum. Dan tindakan selanjutnya akan ditentukanlah oleh pejabat kesihatan daerah iaitu PKD. Ini untuk maklumat waris. Baik, kita sentuh tentang seragam, pakaian seragam sekolah oleh murid-murid. Sekiranya kelonggaran diberikan, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas. Serta selepas sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Contohnya kasut dah koyak, dah rosak dan kita tak sempat lagi nak gantikan, bolehlah pakai apa-apa sahaja kasut yang ada. Begitu juga dengan pakaian. Selagi pakaian tersebut sesuai dan kemas dan sopan lah. Murid-murid boleh bebas dari segi berpakaian untuk ke sekolah. Okey, kehadiran murid. Okey, sekiranya pada 3 hari bulan nanti, Ahad depan, waris atas apa-apa sahaja sebab tidak memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Kehadiran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesalahan lah. Boleh sahaja waris memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah dan pihak sekolah ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia dia tidak anggap itu sebagai satu kesalahan. Dan maksudnya tiada paksaan lah untuk hantar anak ke sekolah. Cuma sekiranya kita memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah atas apa-apa saja sebab, ibu bapa ataupun jaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Kalau kita kata memaklumkan secara bertulis lah, sekiranya surat, kita boleh maklum kepada guru, maksudnya guru akan maklum lah, kata anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hadir untuk hari-hari berikutnya ataupun keesokan harinya. Okey, ini maklumat tambahan. Murid akan diimbas seperti biasa suhu dan sekiranya melebihi, kita akan imbas di pintu pagar sekolah ataupun di dalam kawasan sekolah di tempat waris meninggalkan anak-anak. Sekiranya suhu melebihi 37.5 Celsius, kita akan minta murid tersebut pulang bersama waris lah. Sebab bila suhu lebih tu, sekolah diarahkan untuk memastikan murid tersebut tidak masuk bersama dengan murid-murid lain di dalam kelas. Okey, yang saya dah nyatakan tadi, waris perlu lengkap 2 dos vaksin sekiranya hendak menghantar murid ke dalam kawasan sekolah. Dan juga sila bawa bersama borang kebenaran waris pada hari pertama sekolah. Saya difahamkan borang kebenaran ini telah diserahkan kepada waris. Dan bagi waris yang belum mengambilnya, bolehlah berhubung dengan guru kelas masing-masing untuk mengambil barang berkenaan lah. Okey. Itu saya makluman yang perlu waris tahulah. Sebenarnya prosedur pembukaan sekolah ni dia lebih panjang, tapi maklumat-maklumat lain tu lebih ditujukan kepada pentadbir sekolah dan juga guru-guru lah. Tapi untuk maklumat waris, ini saja yang saya bentangkan. Tetapi sekiranya ada persoalan ataupun yang belum jelas, waris-waris boleh bertanya lah. Dan sekiranya saya boleh jawab, saya akan jawab. Ada pertanyaan? Nanti saya akan buka juga lah ruangan untuk guru-guru untuk menyampaikan lah perkara-perkara yang ingin disampaikan juga kepada waris. Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya, waktu persekolahan macam biasa ke? Ya, waktu persekolahan tiada perubahan, datang ke sekolah dan juga balik macam biasa.
yang macam sebelum ni lah. Dan kita bersekolah 5 hari lah. Dan sekolah dibuka mulai 3 bulan tu dan kita hanya akan cuti pula 8 minggu kemudian, iaitu pada bulan 12 baru kita cuti 3 minggu. Selain pada tu, sekiranya ada cuti umum, kita cuti lah. Tapi waktu persekolahan sama seperti yang sebelum ni. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Cikgu Zabidi. Ya cikgu. Dalam slide cikgu tunjuk tu surat kebenaran waris. Maksud yang dalam slide tu ialah surat akuan kesihatan. Istilah kesihatan ya. Okay. Untuk pengetahuan waris-waris semua surat akuan kesihatan tu perlu diserahkan kepada guru kelas pada 3 hari bulan nanti. Andai kata guru-guru ni waris belum ambil lagi, bolehlah ke kelas pendidikan khas pada esok pagi pukul 8 suku hingga pukul 4.30 petang. Mula Rabu, hari Rabu sampai Khamis ni lah. Minta kerjasama pada semua waris. Dan ada lagi waris yang belum ambil cikgu. Sekian, itu saja makluman. Okay, dan lagi satu juga. Ya. Lagi satu, tadi cikgu dah sebut makanan disediakan tu. Makanan untuk program integrasi RMT jalan seperti biasa. Ya. Okay. Cuma waris-waris kena sediakanlah makanan untuk tengah hari lah. Sebab itu ya cikgu lah. Okey, baik. Saya harap dengan maklumat tambahan tu waris jelas lah. Pertama, saya minta maaf tadi, dia bukannya surat kebenaran, dia surat akuan kesihatan lah. Dan sekiranya belum mengambil, boleh mengambil mulai esok sehingga hari apa Cikgu Zabidi? Sampai hari Khamis cikgu. Sehingga Khamis dan kita buka sampai jam 4.30 petang lah. Dan juga untuk makan, kita sediakan makanan RMT dan juga untuk tengah hari itu mungkin boleh sediakan oleh waris lah kan, untuk bawa bekal. Okey, baik. Ada lagi? Cikgu. Assalamualaikum. Ya. Pro. Ya. Kita juga sediakan borang kebenaran untuk pelaksanaan ujian kendiri itu. Jadi waris bolehlah mengambil kat prasekolah bermula esok. Dan kita nak waris-waris hantar balik pada 3 bulan 10 tu lah. Pada hari persekolahan. Hari awal persekolahan tu. Ya. Tu je. Okey. Ya. Terima kasih. Untuk makluman waris lah, perkara-perkara yang kita sebutkan di sini, kita juga akan buat peringatan dalam grup WhatsApp masing-masing. Supaya waris-waris yang tak hadir pun dia akan sedia maklum lah. Sebab kalau kita tengok bilangan pun mungkin tak ke semua waris yang ada pada malam ni. Dan lagi satu cikgu. Ya. Jadual nanti guru kelas akan WhatsApp dalam grup waris ikut kelas masing-masing. Untuk pengetahuan waris lah, senang sikit dia nak ambil berapa hari ni cikgu. Ya, dan kita akan edarkan selewat-lewatnya bila tu Cikgu Zabidi? Saya ingat paling lewat pun esok lah cikgu. Okey, senanglah waris nak buat perancangan. Begitu juga dengan jadual prasekolah biasa lah. Kita edarkan esok supaya waris boleh tengok dan boleh buat perancangan lah untuk hantar anak mengikut waktu yang ditetapkan dalam jadual. Okay, terima kasih Cikgu Zabidi dan Cikgu Mak Besar. Saya bukakan kepada guru-guru lain lah sekiranya ada menyampaikan pesanan pada waris. Kalau sekiranya waris ada soalan pun boleh bertanya. Dan sebelum kita tamatkan sesi taklimat kita malam ni lah. Okey, saya rasa mungkin tiada lagi pertanyaan ataupun apa-apa maklumat tambahan.
saya harap penerangan yang disampaikan tadi itu jelaslah, terutama bagi waris. Dan apa yang penting untuk waris tahu ialah, saya ulang sikit lagi, murid-murid prasekolah dan juga pendidikan khas akan mulakan sesi persekolahan mereka pada 3 hari bulan Oktober 2021, iaitu pada Ahad depan, ikut jadual yang akan diedarkan lah selewat-lewatnya esok. Murid-murid wajib memakai pelitup muka dan digalakkan memakai pelitup muka berganda. Dan waris yang hendak menghantar anak perlulah divaksin dengan lengkap dan juga memakai pelitup muka lah semasa berada di dalam kawasan sekolah. Saya rasa itulah perkara yang penting yang perlu kita ketahui lah. Selain daripada itu, kita juga akan membuat peringatan yang sama di dalam grup WhatsApp masing-masing nanti, insyaAllah. Okey, sekiranya tiada lagi soalan, saya ingat kita tangguhkanlah perjumpaan kita kepada tarikh dan masa yang akan ditentukan kemudian. InsyaAllah kalau sekiranya perlu kita mengadakan lagi sesi taklimat sebegini, kita akan maklumlah kepada waris. Supaya waris sentiasa berada dalam keadaan tahu apa yang berlaku dan terutama di dalam kawasan sekolah nanti, insyaAllah. Dan untuk waris, pihak sekolah telah sedang mengadakan gotong royong lah dengan guru-guru dan juga kekitangan untuk menyediakan kawasan ataupun penjarakan sosial di dalam bilik darjah supaya keselamatan murid-murid terjamin lah. InsyaAllah kita sama-sama berdoa lah agar pembukaan semula sekolah kita ni, anak-anak kita ni sentiasa berada dalam keadaan selamat. Dan kita tak nak mendedahkan anak-anak kita kepada apa-apa risiko yang kita kata memudaratkan lah. InsyaAllah pihak sekolah akan cuba sentiasa memastikan perkara ni dititik beratkan, sebab kita pentingnya menjaga kesihatan masing-masing lah, terutama untuk anak-anak. Dan juga saya ingin maklumkan bahawa semua guru kita, termasuk kaki tangan kebersihan, kaki tangan keselamatan, termasuk pekerja-pekerja kantin, semuanya telah divaksin dengan lengkap untuk makluman waris lah. So kita tak perlu risaulah tentang kadar vaksinasi di SK Kelibang. Kita semua dah lengkap. InsyaAllah murid-murid tahun 6 pun akan mula divaksinasi mulai mulai hari ini, 28 hari bulan. Kemungkinan akan sebarluaskan kepada murid-murid lain tu. Kita tunggu sajalah perkembangan sekiranya ada keperluan sebegitu. Okey, saya ingat setakat itu saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan sudi meluangkan masa untuk mendengar penjelasan ataupun taklimat pembukaan sekolah yang membabitkan murid-murid prasekolah dan juga murid-murid pendidikan khas. Dengan itu sekian dahulu, yang baik itu daripada Allah SWT dan kelemahan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan jaga jumpa kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Okay, baik. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih, Cikgu. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih.